Bismillahirrahmanirrahim. Keributan dan kemelut yang melanda sistem pendidikan negara bukan hanya tertumpu kepada pengurusan infrastruktur, pengurusan dasar, malah pengurusan pembangunan dan juga pengurusan perbelanjaan. Tetapi juga lebih daripada itu. Impaknya itu amat besar kepada pembangunan masa hadapan dan juga generasi masa hadapan negara. Maka kita terus pada hari ini bercerita berkenaan lanskap pendidikan negara. Di manakah titik notah penyelesaiannya? Terima kasih kerana setia bersama kami di saluran TV1 dan juga berita RTM. Tanya Terus kembali menemui anda. Pada hari ini kita bercerita berkenaan tentang masa depan institusi pendidikan negara. Dan sudah pastinya banyak isu yang melanda dan juga terkait dengan sistem pendidikan negara. Saya bersama dengan Puan Atikah Syairah Syarudin, Setiausaha Politik kepada Menteri Pendidikan. Apa khabar Puan? Terima kasih bersama kami. Hangat dan juga panas berkenaan isu pendidikan ini. Sektor pendidikan antara institusi ataupun sektor yang menerima peruntukan belanjawan yang terbesar selain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma apabila kita rangkumkan kembali dalam belanjawan yang terdahulu, diperuntukkan 2.5 bilion ringgit peruntukan untuk 26 sekolah baru mengatasi peruntukan pada tahun ataupun belanjawan sebelumnya. Jadi apa yang boleh kita katakan berkenaan 2.5 bilion ringgit peruntukan tersebut? Baik, terima kasih banyak Encik Ismail. Saya fikir 2.5 bilion ini adalah sebahagian daripada manifestasi komitmen politik dan bukan sahaja kita berkata tentang landasan-landasan retorik, tetapi kita menyediakan satu anjakan paradigma kepada sistem pendidikan di Malaysia. Dan pastinya ianya tidak hanya terzahir dalam sudut kurikulum dan pembangunan dari sudut latihan dan anak-anak murid itu sendiri, tetapi juga kepada menyediakan fasiliti yang terbaik kepada anak-anak tersebut. Dan jika kita melihat perbezaan daripada tahun ke tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, perbezaan itu memang amat ketara. Maksudnya daripada 11 sekolah, 9 sekolah dan PAP kita bagi 26. Maksudnya itu menunjukkan yang kita tidak akan mengkesampingkan isu pendidikan ini, dan ianya juga bergantung kepada bagaimana kita memberikan saluran dana dan memberikan peruntukan tambahan dan memberikan ruang dan fasiliti yang terbaik kepada anak-anak kita. Kerana isunya sekarang anak-anak kita terpaksa bertarung di dalam kelas yang sangat kecil, dengan sempit dan kemudian dengan jumlah enrolment murid yang sangat tinggi di dalam satu kelas tersebut. Jadi ini akan menjejaskan kesan pendidikan secara regresif. Tidak kira betapa baiknya guru itu mengajar, tidak kira bagaimana bijak dan cerdiknya anak tersebut, tetapi jika fasiliti yang disediakan tidak mencakupi ruang yang sepatutnya, itu adalah kesan kepada anak tersebut. Mungkin kita melihat dalam isu yang lebih spesifik adalah keselesaan bilik darjah untuk memastikan pengajaran dan juga pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan yang selesa. Apa mungkin ini aspirasi dan juga visi Yang Berhormat Menteri juga malah menerajui Kementerian Pendidikan? Betul. Terima kasih banyak Mail. Saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga pernah menjadi Menteri Pendidikan, dan sebagaimana yang digembarkan oleh YB Menteri sejak daripada Disember lepas, komitmen beliau adalah untuk memastikan murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Ini adalah 4 kondusif yang kita cuba untuk sediakan. Ekosistem inilah yang akan menjamin supaya anak-anak ini berjaya untuk mereka adalah anchor ataupun atom kepada apa yang kita jaminkan dalam sistem pendidikan, bukan lagi hanya kerana apa yang kita unjurkan ataupun visi dan misi itu sendiri, tetapi keceriaan murid itu, kebahagiaan guru itu akan menjadi atom kepada pergerakan pendidikan Malaysia. Puan, dia menyatakan STEM ini ibarat sekadar di pinggiran pada ketika ini. Apakah dengan peruntukan 100 juta ringgit ini akan kembali memperkasakan STEM dan juga menarik minat para pelajar dalam pembelajaran untuk bidang STEM ini? Bila kita menyebut tentang pelaburan kita dalam bidang STEM, dia adalah juga ada beberapa agensi yang terkait dengan perkembangan yang kita cuba laksanakan. Termasuklah juga dengan kerjasama Yang Berhormat Menteri Pendidikan YB Faldina Siddiq dan YB Chang Lika, bagaimana kita untuk menggerakkan jawatan kuasa sains dan matematik bersama-sama. Saya beri contoh atas kapasiti polisi dan dasar. Contohnya seperti mana Pusat Sains Negara telah pun membuka kepada anak-anak sekolah
sekolah datang secara percuma. Jadi anak-anak sekolah boleh datang secara percuma. Dan Menteri Pendidikan sambut dengan mengubah ataupun SPI dasar dan polisi yang sebelum ni hanya setahun sekali sahaja untuk lawatan sambil belajar. Tapi kita buka kepada 2 kali setahun. Maksudnya dia disambut. Semua polisi dan dasar ini adalah untuk menyambut, dan dia bukan hanya atas kapasiti 100 juta tambahan sahaja, tetapi bagaimana kita menyiapkan guru-guru kita dari sudut yang ambil lebih banyak option matematik dan sains dan ada kebitaraan tersebut untuk mengajar di sekolah semula. Okey. Jadi pengkhususan kepada bidang itu akan lebih memanfaatkan para pelajar dan juga sistem pendidikan. Seperkara lagi, 7 teras Kementerian Pendidikan menggariskan untuk 7 teras dalam sektor pendidikan ini. Apakah ia hanya boleh dianggap sebagai bukan sekadar di atas kertas, tetapi pelaksanaannya akan dilakukan secara efektif dan juga progresif? Saya rasa ada biar saya jelaskan dulu apa itu 7 trust KPM dan WB Menteri ini dia datang daripada rahim aktivis. Jadi jika pun beliau tidak menjadi menteri, jika pun beliau tidak menjadi menteri berduduk di atas posisi sekarang, ini adalah kerja-kerja hakiki yang beliau laksanakan. Okey. Jadi 7 trust tersebut, yang pertama adalah komunikasi yang cekap dan telus, yang kedua adalah karamah insaniah, adab dan integriti, yang ketiga adalah kemiskinan multidimensi. Okey, yang diterapkan, dan yang keempat adalah keciciran pelajar. Bagaimana kita fokus sampaikan yang amat berhormat Perdana Menteri sebut tentang 30,000 pelajar yang tidak ambil SPM ni. Apa tindakan kita? Kami setiap hari ditanya oleh PMO kan, dah buat belum program? Semua ahli parlimen dah pergi ketuk belum pintu setiap rumah, tanya anak siapa yang gagal SPM, daftar semula. Bayar, ahli parlimen bayar siapa yang gagal SPM. Kesannya? Dan yang kelima, yang kelima adalah kebajikan guru. Okey. Dan keenam adalah sekolah daif yang mana kita sebutkan tentang penambahan dana 26 sekolah tersebut tadi. Sekolah dan fasiliti yang lebih baik. Dan yang ketujuh adalah digitalisasi. Jadi ini adalah 7 teras yang kita cuba untuk fokuskan, dan pastinya kita perlukan lebih banyak masa. Kita tidak cukup 1 tahun ni untuk kita melihat semua hasil. Maksudnya ada beberapa yang kita dah laksanakan dan ada beberapa yang kita perlu teruskan lagi untuk penambahbaikan. Menggalas tanggungjawab berat untuk membina masa depan yang lebih baik melalui pembinaan generasi masa depan. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Sayang. Apa semua dengar tu? Abang jangan terkejut satu hari nanti Syara tu terus tak nak balik kampung ni, tinggalkan kita. Besar kan cinta kita. Sampai tak nak nikah pun kena pergi negara lain. Dia asyik cerita tentang impian dia dengan pernikahan dia dengan zaman tu. Baguslah kalau dia ada impian. Kita orang risau tau. Kalau apa-apa jadi dekat aku sekalipun, ada kesan kat korang? Kita dah jadi suami isteri. Benda macam ni tak penting pun. Mulai hari ni hidup kita berbeza dengan sebelum ni. Zuriat siapa? Ini zuriat kamu, Zaman. Syara masuk penjara, kamu boleh lupakan dia macam tu je? Mana lagi hidup? Berubah bila kena khianat atau hidup jadi penipu tapi tak nak berubah. Dan aku tak dapat nak maafkan diri aku. Aku berdosa pada mak, pada ayah, pada Rizky. Tanya terus menemui anda. Lanskap Pendidikan Negara bersama dengan saya Puan Atikah. Kita teruskan pertanyaannya berkenaan tentang isu pembaikan tanda sekolah yang banyak ditularkan oleh masyarakat. Pada ketika ini, bagaimanakah progres yang mungkin boleh diwarnakan ataupun boleh dibicarakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia? Baik, terima kasih banyak. Sejak diumumkan pada Mac yang lepas, Alhamdulillah kita telah pun Mac adalah unjuran awal, kemudian kita bawa kepada Julai, dan selepas itu kita telah pun bergerak sehinggalah hari ini Oktober dan hampir menuju ke November. Lebih daripada 8,000 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat PM. Proses telah pun bermula. Jangka masa yang siap itu kita akan berikan laporan dashboard yang terkini kepada seluruh rakyat jelata untuk mendapatkan akses. Daripada 10,000 sekolah yang telah pun diumumkan juga penerimaan tersebut. Jadi konsep ataupun penerimaan di peringkat masyarakat itu bagi mereka yang paling mustahak sekali adalah bagaimana kesan kepada anak-anak
keluar ataupun mereka secara positifnya adalah anak-anak dapat hasilnya sendiri. Kalau kata orang menyatakan tentang apa yang kerajaan perpaduan hari ini buat sebenarnya kepada masyarakat, saya kata pergi kepada sekolah terdekat, boleh tengok tandas mana yang kita dah berjaya untuk siapkan. Betul, pastinya ada ruang yang kita perlu tambah baik. Dan kalau ada beberapa maklum balas yang mengatakan kenapa kami tak siap bagi, maklumkan kepada kita, sebab kita pastinya akan membuat semakan dan membuat tindak balas dan maklum balas. Bersandarkan respon balas apa cukup RM70,000 itu? Bergantung kepada lokasi dan demografi. Bagi saya RM100,000 yang diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak adalah tunjukkan, maksudnya kita mempunyai kearifan lokal kepada konsep ataupun pembangunan ini berbeza-beza mengikut kawasan. Maksudnya untuk sekolah kurang murid, untuk yang lain-lain tu dia akan ada unjuran-unjuran yang diperlukan. Yang bahagian tersebut saya fikir urusan-urusan teknikal ni pasukan pentadbir di sekolah jauh lebih mahir, dan kumpulan jurutera kita yang bekerjasama dengan JKR, dengan ICU dan lain-lain, mereka akan membantu untuk KPM bagaimana untuk memastikan pembangunan dan pembaikan. Dia bukan pembangunan baharu, dia adalah pembaikan tandas di sekolah-sekolah tersebut. Perkara lagi yang ingin saya sentuh berkenaan tentang isu buli dan juga gangguan seksual di sekolah. Perkara ini amat merunsingkan dan juga merisaukan. Apa tindakan yang dilakukan oleh pihak KPM menangani isu ini supaya ia tidak membarah di peringkat institusi pendidikan? Terima kasih banyak. Saya fikir bahagian yang paling mustahak untuk kita tekankan adalah sense of urgency. Dan bahkan YB Menteri sendiri menyebut tentang 3 dosa besar dalam KPM yang tidak boleh dimaafkan. Yang pertama adalah buli, yang kedua adalah gangguan seksual, dan yang ketiga adalah isu perkauman. Maksudnya ketiga-tiga ini adalah satu bahagian yang kita memang perlu memberikan fokus dan pendekatan yang lebih dekat dan pelbagai variasi kaedah untuk menyelesaikannya. Dan untuk buli tersebut sendiri, bahkan setiap minggu apabila kita dibentangkan dalam mesyuarat pos kabinet, kebimbangan saya adalah kebanyakan ibu bapa memilih untuk memviralkan sendiri tentang apa yang berlaku kepada anak-anak mereka. Bukannya saya maklumkan kita tak boleh mengambil laras media. Kita berusaha untuk advokasi kepada masyarakat tentang akta kanak-kanak. Maksudnya kita melindungi kanak-kanak tersebut daripada kesan dan dampak yang jauh lebih negatif di masa hadapan. Tapi dalam masa yang sama, bila kita semak kepada Adu Buli, platform yang KPM sediakan untuk anak-anak yang dibuli, kita lihat jumlah aduan itu tidak selari dengan apa yang berlaku dan viral di luar sana. Maksudnya saya fikir bahagian inilah yang kita perlu perbaiki. Dan di peringkat KPM, kita tidak untung apa-apa dengan jumlah anak-anak yang dibuli dekat bawah ni. Maksudnya kita nak cuba sembunyikan dengan yang lain-lain. Saya fikir YB Menteri juga ada menyebut biarlah dia menjadi menteri yang paling tidak popular, tetapi dia nak selesaikan bahagian ni sebab anak-anaknya juga ada di sekolah-sekolah. Apa benar kalau dikatakan kalau lebih tular, lebih pantas tindakan diambil? Dia kata YB tak viral tak settle. Dia kalau kena tapi jika saya boleh untuk menggunakan konsep tersebut, komitmen saya sebagai rakan-rakan yang mahu memastikan perkara tersebut selesai. Pastinya anak-anak, kebajikan anak-anak, keselamatan anak-anak adalah konsep ataupun kesakralan tertinggi saya. Saya mahu pastikan perkara tersebut selesai, dan mungkin kami terpaksa menjadi mangsa viral akibat daripada keadaan tersebut. Tetapi jika ianya boleh diselesaikan, alhamdulillah. Tetapi jika kesan akhir kepada anak-anak tersebut, masa depan mereka, apa yang ada di dalam internet akan kekal selamanya. Jadi perkara ini yang kita bimbangkan dan kita mahu perbaiki dan kita jelaskan kepada ibu bapa dan masyarakat, guru-guru sekalipun. Seringkasnya, masa depan TVET dalam sektor pendidikan negara. Saya rasa dengan saya memakai tudung College Vocational ini sebagai manifestasi yang menunjukkan TVET ini perlu dengan izin diseksikan semula. Kerana ini adalah berorientasikan kan, anak-anak berorientasikan kemahiran ini adalah bagaimana kita nak menyerap pasca pandemik resiliensi, dan mereka sangat berbakat sebenarnya. Encik Ismail, bagaimana kita turun dalam Jeraya Wara dan mini karnival pendidikan. Anak-anak ini adalah mereka yang mempunyai pelbagai kaedah untuk menyerap isu pendidikan, dan bukan hanya lagi tertakluk kepada A, B, C sehinggalah Z. Mereka ada cara yang tersendiri dan lebih mereka kreatif. Memang sangat kreatif dan jauh lebih baik daripada kebanyakan
kebanyakan dewasa yang saya lihat di luar sana. Ya, terima kasih Puan Atikah. Harapan dan juga jangkaan untuk masa depan lanskap pendidikan negara. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih kerana bersama kami dalam Tanya Terus. Dengan itu, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.